Raca di bawah menunjukkan 5 kad yang berlabel dengan huruf P, R, I, M, E. Kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod 2 huruf hendak dibentuk menggunakan mana-mana 2 daripada kad itu. 2 kad dipilih secara rawak, satu persatu, tanpa dikembalikan. So, di sini dia ada syarat tanpa dikembalikan. Okey, bermakna huruf tu tak boleh berulang. Okey. Seterusnya disuruh senaraikan ruang sampel. So untuk senaraikan ruang sampel kita buat jadual. Okey. So kita letak P, R, I, M, E. Okey, dan di sebelah di sini pun kita buat P, R, I, M, E. Okey, so sekarang ni jadual kita dah siap. Kita nak isi yang di dalam ni. So, kita isi yang di dalam ni. Okey, oleh sebab dia ada syarat tanpa dikembalikan. So, hurufnya tak boleh sama. Jadi, PP tak boleh. Sebab ada syarat tanpa dikembalikan. RR pun tak boleh. I pun tak boleh. MM pun tak boleh. EE pun tak boleh. So, di dalam ni, kita isi dengan maklumat. Okey. Okey, so untuk mengelakkan kita daripada cuai, jadi cikgu nasihatkan awak ikut teknik cikgu. Cikgu buat baris dulu. Okey, R. Okey, R. Okey, so sekarang ni cikgu buat laju pula. Okey, ni P, ni I, ni M dan E. Okey, cara menulis ni mengelakkan awak daripada cuai semasa menyenaraikan unsur yang di dalam ni. Okey. Okey, P. Okey, sekarang ni laju pula R, I, M, E. Okey, I. Okey, P, R, M, E. Kemudian yang ini M. So, P, R, I, E. Okey, ini E. Ini P, R, I, M. So, ini adalah senarai ruang sampel. Okey, sama ada awak nak tulis dalam bentuk jadual ni ataupun awak nak senaraikan. Nak senaraikan dalam bentuk tataran resit pun boleh. Sampel sama juga dengan okey, awak senaraikan yang di dalam ni PR. Okey. Kemudian PI. PM. PE. Kemudian RP. Okey. Jika awak tinggalkan dalam bentuk jadual pun masih diterima. Okey, sekiranya awak nak tulis dalam bentuk tata tanda set pun masih boleh. Okey. So, cikgu tunjukkan. Sini awak senaraikanlah. Okey. Sampailah, okey, yang ini cikgu lupa. Okey, M. Sampailah EM ni. Okey. Okey, untuk B,
senaraikan semua keseluruhan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa kod itu bermula dengan huruf R. So, kod yang bermula dengan huruf R, inilah. Okey. Yang bermula dengan huruf R. So, ada berapa? Kita senaraikan B1 ni. Ini A. Okey, B1 RP, kemudian RI, kemudian RM, kemudian RE. So, ada berapa semua? Okey, so semua ada 1, 2, 3, 4. Jadi, kita nak tahu kebarangkaliannya adalah kebarangkaliannya ataupun awak nak tulis kebarangkalian ni dengan simbol P, huruf R. Huruf R. Okey, sama dengan nilai ada 4 per dengan semua keseluruhan unsur yang di dalam ni, yang berwarna biru muda ni. Okey, ada 20. So, bila kita pemudahkan dapat 1/5. Okey, untuk B2. Okey, soalannya kod itu terdiri daripada 2 huruf vokal dan 2 huruf konsonan. So, di sini kita kena highlight perkataan atau. Okey, atau ni bermakna salah satu syarat ada, kita boleh terima. So, yang mana yang huruf vokal? Apa dia huruf vokal? Okey, huruf vokal ialah huruf A. Huruf vokal adalah huruf A, E, I, O, U. Dan huruf konsonan ialah huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. Okey? Selain daripada A, E, I, O, U adalah konsonan. Jadi, dia nak 2 huruf vokal atau 2 huruf konsonan. Jadi, yang manakah 2 huruf vokal? Okey, peristiwa huruf 2 vokal atau 2 konsonan. Okey, kalau awak tak suka tulis macam ni, awak boleh tulis dengan katalah peristiwa A. Okey, so ataupun peristiwa B. Okey, tadi kalau tak suka tulis huruf R ni, boleh tulis peristiwa A. Okey, so apa dia kod yang terdiri daripada 2 huruf vokal atau 2 huruf konsonan. Okey, kita tengok. So, kita ada PR. Okey, P adalah konsonan, R pun konsonan. Jadi, dia memenuhi syarat yang kedua ni. Kita terimalah. So, kita senaraikan PR. Okey, kemudian PM. P adalah vokal, M pun vokal. Okey, jadi kita terima sebab dia memenuhi syarat yang kedua, iaitu 2 huruf konsonan. Okey, kemudian huruf RP. R pun konsonan, P pun konsonan. Jadi dua-dua huruf konsonan memenuhi syarat yang kedua sebab dia atau kan. Okey, kemudian apa lagi? RM. Dua-dua huruf konsonan masih memenuhi syarat yang kedua. Kemudian I, E. Okey, I vokal, E pun vokal. Dia memenuhi syarat yang pertama ni. Okey, jadi kita terima sebab dia atau. Okey, salah satu syarat ada, kita terimalah. Kemudian M, P. Lagi dua-dua huruf konsonan. Syarat yang kedua dipenuhi. Kemudian M, R. Okey, syarat yang ini dua-dua huruf konsonan, syarat kedua dipenuhi. Kemudian E, I. Okey, ini dua-dua huruf vokal. Dan syarat kedua dipenuhi. Syarat pertama yang dipenuhi.
Okey, so kita ada berapa? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita ada 8 per dengan semua unsur yang di dalam jadual tu. So, kita ada 20. Kita permudahkan, kita dapat 2 per 5. Okey, rajah di bawah menunjukkan 3 kad berlabel di dalam kotak P dan 5 kad berlabel di dalam kotak Q. Okey, dia bermula dengan kotak P baru kotak Q. Okey, 2 kad dipilih secara awak, 1 kad daripada kotak P dan 1 kad lagi daripada kotak Q. Senaraikan ruang sampel. So, kita senaraikan boleh buat dalam bentuk gambar rajah pokok, tetapi gambar rajah pokok ni kalau maklumat banyak, dia agak serabut, jadi kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Okey, yang mana awak nak pilih P sebagai lajur atau P sebagai baris pun tak ada masalah. Cuma yang di dalam tu kena ikut flow ayat. So, sekarang ni cikgu jadikan kotak P tu sebagai lajur N-E-W. Okey, house untuk baris. Okey. So, maklumat yang di dalam ni, awak kena ikut flow ayat. Okey, dia sebut kotak P dulu, baru kotak Q. So, kita senaraikan kotak P dulu. Kotak P adalah N-E-W. Jadi, untuk mengelakkan kecuaian, kita tanda dulu kotak P. N-E-W. Okey, kemudian kita teruskan dengan kotak Q. Okey, kotak Q ialah house. H-O-U-S-E. 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 Okey, teknik menulis yang cikgu tunjukkan ni untuk mengelakkan kecuaian kita semasa kita menyenaraikan ruang sampel. Okey, ruang sampel boleh tinggalkan macam ni. Okey, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi peristiwa tersebut bahawa kad-kad yang dipilih itu berlabel dengan huruf yang sama. So, di sini tak ada syarat apa-apa. Jadi, kita carilah huruf yang sama. Apa huruf yang sama? Okey, cuma ada satu saja huruf yang sama. Okey, iaitu yang ini. Okey, jadi huruf yang sama tu adalah peristiwa, katalah peristiwa huruf sama, atau awak namakan dia sebagai peristiwa E. Okey, E. Yang lain tu huruf dia berlainan. So, dia ada satu peristiwa saja. Per dengan semua yang berwarna hijau tu, yang berwarna hijau unsur di dalam tu ada 15. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Okey. So, kita dapat 1 per 15. Okey. Untuk soalan B1. Okey. Untuk B2. Okey. Berlabel dengan huruf M atau. Okey. Dia atau. Bukan dan. Okey. Berlabel dengan huruf N atau berlabel dengan huruf Walker. Kalau atau, maksudnya sekarang dia ada dua syarat. Berlabel dengan huruf N, syarat pertama. Syarat yang kedua ialah berlabel dengan huruf Walker. Kita dah tahu huruf Walker tadi A. Huruf Walker tadi adalah A, E, I, O, U. So, sekarang ni kita tengok huruf yang berlabel dengan huruf N. Okey, yang berlabel dengan huruf N. Okey. Yang ini. So, yang itu diterima. Kemudian, atau berlabel dengan huruf Walker. So, mana-mana yang berlabel huruf Walker, kita ambil lah. Okey.
So, yang berlabel dengan huruf vokal, E adalah huruf vokal. Okey, yang ini berlabel dengan huruf vokal. Okey, ada lagi yang berlabel huruf vokal. Yang ini, dan yang ini. So, kita ada berapa? Kita senaraikan dulu ya. Baru kita nampak ada berapa. Okey, katakanlah peristiwa B. Okey, yang berlabel dengan huruf vokal ialah NH, NO, NU, NS, NE, EH, EO, EU, ES, EE, WO. O adalah vokal. W adalah consonant. W, U. Okey, U adalah vokal. Kemudian W, E. Okey, itu saja. So, kita ada berapa? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, so jawapannya 13 per semua. Semua ada 15. Jadi jawapannya 13 per 15. Sebuah kotak mengandungi 2 biji bola hitam dan 1 biji bola putih. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak itu dengan warnanya dicatat dan bola itu dikembalikan semula. Okey, so sekarang ni dia ada syarat dikembalikan semula. Okey, bermakna huruf tu boleh berulang lah. Okey. Kemudian sebiji bola kedua dipilih. Lukis satu gambar raja pokok. So sekarang ni dia nak gambar raja pokok. Kita tak boleh guna jadual sebab kalau tidak kita tak ikut arahan. Bila tak ikut arahan maka takkan diberikan. Okey, untuk mewakili sebuah kesudahan yang mungkin dengan menggunakan H1 dan H2 dan mewakili bola hitam, P untuk mewakili bola putih. So, sekarang ni kita lukis gambar gambar rajah pokok. Okay, pokok dia ada ranting. So, kita ada 3 ranting. Ranting yang pertama adalah H1. Okay, ranting yang kedua adalah H2. Ranting yang ketiga adalah P. Okay, H untuk hitam, P untuk putih. Okay, sebab hitam ada 2 bola, dia ada H1, H2. Okey, kemudian daripada ranting ni kita pecahkan ranting ni jadi 3 juga. Okey, jadi kita label H1, H2, P. Setiap ranting ni dipecahkan kepada 3, H1, H2, P. Kemudian yang ini ranting dia 3 juga, H1, H2, P. So, untuk kesudahannya, okey, kesudahannya kita dapat, kita tengoklah. Okey, dia H. So, kita senaraikan, dapatlah H1. Kemudian H2 pula. Okey, so H1, H2. Okey, kemudian H1 dan P. Okey, so ranting H1 dah settle. Kita tengok ranting yang kedua iaitu H2. Jadi H2 H1, kemudian ranting H2, okey, H2, P. Kemudian untuk kesudahan yang P pula ialah P. Okey, dia ada 3 ranting, kita senaraikan P, kemudian H1,
kemudian H2, kemudian P. Okey. So, inilah kesudahan senarai ruang sampel dalam bentuk gambar rajah pokok. Okey, so sekarang ni soalan B. Dia suruh senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian kedua-dua bola yang dipilih itu mempunyai warna yang sama. Okey, jadi warna yang sama. Kita tengok B. Warna yang sama. Okey, kita cuba highlight kan. H1. Kemudian H2. H1 dengan P tu warna dia berlainan. Satu hitam, satu putih tak diterima. Jadi yang seterusnya H2, H1 kita terima. Okey, ini. Ada lagi. Okey. So, sekarang ada berapa? Kita senaraikan dulu. Okey, katakanlah peristiwa A. Peristiwa A tu H1, H1. Kemudian H1, H2. Kemudian H2, H1. Kemudian H2, H2. Dan last sekali P, P. Okey, so kita tengok ada berapa ya? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi jawapannya kebarangkalian ni adalah 5 per semua. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 per 9. Itu jawapannya.